Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid. Kenaikan indeks makanan dan minuman ringan serta indeks bukan makanan mendorong peningkatan indeks harga pengguna bagi bulan Disember 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Berhormat Pihin Datuk Imam Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung pagi tadi. Allahyarham kembali ke rahmatullah di rumah anak Allahyarham di Kampung Sengkurung A pada pukul 5.22 pagi ketika berusia 84 tahun. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyertai sembahyang jenazah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Allahyarham merupakan Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Ahli Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja dan Ahli Majlis Mesyuarat Ugama Islam Brunei. Allahyarham juga pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Negara kalangan orang-orang bergelar dan Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Allahyarham meninggalkan 2 orang anak dan 2 orang cucu. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Bukit Sadur, Tanjung Nangka. Latihan penuh mencabar selama 52 minggu yang dilalui oleh para pegawai kadet telah melengkapkan mereka dengan ilmu ketenteraan dan kepimpinan. Sesungguhnya, kejayaan itu menjadikan mereka lebih bersedia untuk memikul tugas sebagai pegawai tentera bertauliah ABDB. Detik-detik manis kejayaan para pegawai kadet dimuatkan dalam sorotan upacara Sovereign Parade pengambilan ke-22 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan ABDB.
dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Beta dengan sukacita mengurniakan tauliah kepada 54 orang pegawai kadet pengambilan ke-22. Indeks harga pengguna IHP pada bulan Disember 2023 menunjukkan peningkatan 0.7% berbanding bulan Disember 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan indeks makanan dan minuman ringan serta indeks bukan makanan masing-masing sebanyak 2.1% dan 0.3%. Kadar inflasi keseluruhan pada tahun 2023 meningkat secara perlahan 0.4% berbanding tahun 2022 sebanyak 3.7%. Ini adalah didorong oleh kenaikan indeks makanan dan minuman ringan, terutamanya harga minuman ringan dan beras dan bijirin. Manakala indeks bukan makanan menunjukkan penurunan 0.2%, berikutan penurunan harga perhubungan dan pengangkutan. Peningkatan tahun ke tahun bagi indeks makanan dan minuman ringan adalah terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga minuman ringan, khususnya minuman rendah gula yang sedia untuk diminum dan sayur-sayuran, terutamanya halia. Di samping itu, peningkatan indeks bukan makanan terutamanya disumbangkan oleh rekreasi dan kebudayaan berikutan kenaikan harga pakej percutian dan umrah dan pengangkutan khususnya harga tiket penerbangan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP Disember 2023 menunjukkan peningkatan 0.8% didorong oleh kenaikan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan disumbangkan oleh kenaikan harga buah-buahan dan daging, manakala peningkatan indeks bukan makanan didorong oleh harga pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan.
Laporan penuh IHP bagi bulan Disember dan tahun 2023 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.pn. 69 orang dilantik sebagai jawatan kuasa Belia Dai 2023-2025 semasa Majlis Pembubaran Jawatan Kuasa AJK Belia Dai sesi 2021-2023 dan pelantikan baharu AJK Belia Dai. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Dai di bawah naungan urus setia Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamia, majlis diadakan pagi tadi di Pusat Dakwah Islamia. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamia. Majlis bertujuan memberi penghargaan dan dorongan kepada AJK untuk menjalankan tugasan dakwah dengan penuh amanah, dedikasi dan bertanggungjawab. 2024 Masihi. Islam melarang umatnya daripada terlalu mencintai dunia yang tidak memberi manfaat sesudah mati. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Agama Islam melarang umatnya dari cinta dan kasihkan dunia yang keterlaluan, iaitu mengutamakan apa jua perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada diri sesudah mati. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Buruknya Terlalu Cinta dan Kasihkan Dunia. Khatib juga mengongsikan mengenai wasiat Imam Ash-Shafi'i bagi sesiapa yang ingin meninggalkan dunia dengan selamat, hendaklah menunaikan 10 perkara, termasuk hak kepada diri, hak kepada malaikat maut, hak kepada kubur, hak kepada malaikat mungkar dan nangkir, dan hak kepada mizan, yakni timbang amal. Keenam, hak kepada titian sirat, iaitu membuang tabiat suka mengumpat, bersifat warak, suka membantu orang beriman dan suka berjamaah. Ketujuh, hak kepada malaikat Malik, iaitu banyak menangis kerana takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, bersedekah secara terang dan sembunyi serta memperelokkan akhlak. Kelapan, hak kepada malaikat Ridwan, iaitu rida kepada qada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika menerima bala, bersyukur kepada nikmat Allah dan bertaubat daripada maksiat. Kesembilan, hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berselawat ke atasnya, berpegang dengan syariatnya, bergantung dengan sunnahnya, menyayangi para sahabat-sahabatnya dan bersaing dalam mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Danau Daerah Tutong awal pagi tadi mengadakan program Yazin sebagai salah satu inisiatif mengadakan kempen subuh macam Jumaat. Program diadakan di masjid berkenaan. Program diisikan dengan tazkirah yang antara lain menekankan akan kelebihan mengerjakan solat tahajud, solat sunat taubat dan kelebihan menunaikan solat fardu subuh berjemaah serta bacaan surah Al-Kahfi. Dianjurkan dengan kerjasama Biro Keagamaan Majlis Perundingan Kampung Danau dan Kumpulan Muslimah Masjid Kampung berkenaan, program Yazin berupaya mengajak masyarakat, terutama penduduk kampung di sekitarnya, untuk mengimarahkan masjid.
Berdisiplin dan mempunyai jati diri yang tinggi menepati masa berkaliber menjadi seorang pemimpin serta bertanggungjawab antara ciri yang diterapkan sebagai seorang pegawai tentera. Bagi para pegawai muda yang baru ditauliahkan semasa upacara Sovereign's Parade Sekolah Pegawai Kadet, kejayaan menamatkan latihan sangat besar ertinya kepada masa depan bangsa serta bagi kesinambungan pertahanan dan keselamatan negara. Pegawai-pegawai tentera yang baru ditauliahkan menyifatkan latihan intensif ketenteraan membawa kesan yang besar dan mendalam sehingga mampu merubah kepribadian masing-masing untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Saya ingin membuktikan bahawa dengan adanya penglibatan perempuan di dalam bidang ketenteraan ini akan melambangkan bahawa perempuan juga layak untuk memimpin dan menjadi seorang pegawai tentera yang berkualiti. Niat yang betul dan ikhlas adalah satu faktor utama atau cara saya untuk terus cekal menghadapi perjalanan di Sekolah Pegawai Kadet ini. Seterusnya, doa dan sokongan daripada ibu dan keluarga saya. Banyak perubahan yang drastik yang saya alami dari segi ketahanan jasmani, pengurusan masa, disiplin, cara berpakaian, termasuk cara berkomunikasi, dan dengan masa yang sama kami juga perlu mempelajari kemahiran-kemahiran tentera. Takwa dan setia kepada agama dan Allah SWT adalah kunci utama dalam menjalankan apa jua tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Arahan haruslah dihormati dan dipatuhi selagi ianya tidak bercanggah dengan Undang-Undang Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan negara. I wanted to actually evolve myself to be better for, of course, being the bridge between Brunei and Singapore Armed Forces, and also at the same time to be able to learn the culture of Brunei. Sementara ibu bapa turut merafakkan kesyukuran atas kejayaan para pegawai kadet yang menambahkan latihan mereka dan merasa bangga dengan pencapaian yang diraih. Kepada Allah Ta'ala, peranak menghabiskan latihan dengan cemerlang dan menerima anugerah tentera terbaik dalam latihan ini. Alhamdulillah, perasaan kami sangatlah bangga. Bersyukurlah pada Allah atas pencapaian yang diraihnya dan penganugerahan surah honornya. Syukur Alhamdulillah sepanjang mereka menempuhi dalam latihan, mereka telah dapat menjalankannya dengan tekun dan berjaya. Harapan dan doa kami sebagai ibu bapa adalah semoga anak-anak kami akan terus kental, bersemangat dan bersedia demi untuk kemakmuran negara dan bangsa. Jumlah kes sivil dan komersial yang difailkan di Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Perantaraan dan Mahkamah Magistrate terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022 selepas wabak COVID-19. Berdasarkan statistik yang dicatatkan oleh Mahkamah Tinggi, 21 kes rayuan sivil dicatat di Mahkamah Rayuan pada tahun 2023 berbanding 13 kes pada tahun 2022. Sementara 12 kes rayuan jenayah dihadapkan ke Mahkamah Rayuan tahun lalu berbanding 11 kes pada tahun sebelumnya. Kes sivil yang difailkan di Mahkamah Tinggi pula meningkat dari 62 kes pada tahun 2022 kepada 64 kes tahun 2023. Manakala kes jenayah yang difailkan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencatatkan 14 kes. Satu kes rayuan sivil difailkan dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi tahun lalu berbanding 2 kes pada tahun 2022. Sementara 19 kes rayuan jenayah dicatat sehingga tahun lalu dari Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi berbanding 30 kes pada tahun 2022. Kes sivil yang difailkan di Mahkamah Perantaraan pula meningkat dari 58 kes pada tahun 2022 kepada 73 kes tahun lalu. Kes jenayah tahun lalu menurun 58 kes berbanding 69 kes pada tahun 2022. Kes komersial pula meningkat dari 83 kes pada tahun 2023 berbanding 80 kes pada tahun 2022. Mahkamah Magistrate memfailkan 978 kes
Kes sivil pada tahun 2023 berbanding 826 pada tahun 2022. Kes jenayah pula mencatatkan 1,476 pada tahun lalu berbanding 1,411 kes pada tahun 2022. Notis kemuflisan mencatatkan penurunan daripada 348 pada tahun 2022 kepada 344 pada tahun 2023. 316 perintah penerimaan juga dibuat tahun lalu dan 129 perintah penghukuman difailkan pada tahun yang sama. Selain itu, 1,065 kes dalam talian telah dijalankan tahun 2023 iaitu 308 kes di Mahkamah Tinggi, 349 kes di Mahkamah Perantaraan dan 400 kes di Mahkamah Magistrate. Jumlah hasil mahkamah tahun lalu pula mencatatkan lebih RM2,900,000 berbanding lebih RM3,200,000 pada tahun 2022. Mula meminati seni sulaman sejak dari kecil lagi, seorang belia tempatan mengembangkan minat tersebut sehingga menjadi hobi. Apa yang menarik, seni sulaman yang dihasilkan terdiri daripada pemandangan-pemandangan dan ukiran tumbuh-tumbuhan. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya? Pewarta RTB Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Masa terluang semasa penularan pandemik COVID-19 menjadi pencetus semula terhadap minatnya dalam seni sulaman. Dengan masa yang ada dan bahan-bahan sulaman yang dimilikinya ketika itu, belia tempatan ini mampu menghasilkan karya seni sulaman yang menarik dan unik sehingga berjaya memulakan perniagaan kecil-kecilan. Pada awalnya memang Izzian membuat karya seni sulaman ini untuk keluarga Izzian dan juga Izzian sendiri kerana Izzian suka kan membuat corak-corak, jadinya untuk perhiasan rumah lah. Tetapi setelah mendapatkan sambutan yang alhamdulillah baik dari keluarga sendiri dan sahabat-sahabat Izzian, Izzian telah membukakan bisnes kecil-kecilan lah yang based on menyulam ini juga. Dengan kemahirannya dalam seni sulaman, Dayang Izzian turut memperluaskan lagi minat tersebut dengan membuka kelas sulaman. Dengan keinginan dan keyakinan yang ada, belia tempatan ini telah mengharungi pelbagai cabaran. Menurutnya, kesabaran dan kesungguhan merupakan faktor utama untuk dirinya sentiasa memberikan corak dan hiasan yang unik. Bagi Izzian, mungkin yang paling unik yang Izzian pernah hasilkan ialah tote bag yang bercorak air mulih Brunei. Bagi Izzian itu uniklah juga. Kerana Izzian perlu buat kajian lagi air mulih ini sebenarnya macam mana, datangnya dari mana, apa makna air mulih. Jadinya bukan saja Izzian menyulam tapi Izzian juga mendapati info-info yang Izzian belum pernah tahulah sebelum ini. Jadi bagi Izzian itu pengalaman yang unik dan karya yang unik je lah. Berazam untuk mendalami lagi ilmu seni sulaman tangan dan mesin, Dayang Izzian turut bercadang untuk membukakan lebih banyak kelas menyulam bagi anak-anak tempatan dan bercadang untuk memajukan lagi perusahaannya. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Pameran Vibe ke-15 Anjuran Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS merupakan platform untuk mempamerkan karya induk para pelajar tahun akhir dari kesemua fakulti sebagai salah satu portfolio pencapaian pelajar. Melalui pameran seumpamanya juga dapat mendedahkan kemahiran kreatif profesional pelajar dan amalan profesional semasa mencari pekerjaan. Pameran yang berlangsung di kolej berkenaan berakhir hari ini. The idea about the theme of visual ni is because to portray students punya visual creativity masing-masing yang dari tahun akhir. Karya-karya dorang dari segi product design, interactive animation, virtual reality, sama game. So basically the idea behind it, the students come up with the idea of dengan temanya visual.
So we have our own booth di sini for under Faculty of Art and Humanities. In our booth, we are showcasing our art throughout our one-year course. So this is to show other people who are coming to Vibe Visual and inspire them into joining with us. I gain a lot of experience and a lot of networking with a lot of companies outside there that coming by to my booth, and they would like always to know about what I'm doing here and then what I've studied here and what's my course and everything lah, so they could know me more. Orang ramai terutama penggemar koleksi stem kini berpeluang untuk membeli stem kenang-kenangan sempena penubuhan ke-100 tahun Pasukan Polis Diraja Brunei dengan mengunjungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berdekatan bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Jabatan Perkhidmatan Pos mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan 6 keping stem. Produk-produk stem yang akan dijual, sampul surat rasmi hari pertama berstem, sampul surat rasmi hari pertama tanpa stem, stem 6 keping dan stem set penuh 6 keping. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi unit pemasaran Filateling dan Perubahan Awam di talian 729169 atau 222291 atau melalui email di brustem@pos.gov.bn. Kerja-kerja penyelenggaraan di Loji Rawatan Air Layong dan Loji Rawatan Bukit Barun peringkat 7 serta penggantian dan penyambungan inlet pipe di tangki simpanan Terunjing akan dilaksanakan pada 6 Februari ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan bermula 7 malam hingga kerja-kerja selesai. Kawasan-kawasan terlibat sebahagian daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Tangki biru akan disediakan di beberapa buah kawasan. Sebarang aduan atau bekalan air tanker hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di persimpangan lampu isyarat JT2 Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sengkarai ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan loop sensor dilaksanakan. Penutupan sementara itu akan dilaksanakan bermula malam ini sehingga 9 Februari 2024 dari pukul 11 malam sehingga 4 pagi. Penutupan sementara separuh jalan di Garung Estate pula dilanjutkan sehingga 29 Februari ini bagi kerja-kerja pengubahsuaian simpang untuk pemasangan lampu isyarat. Kerja-kerja pengubahsuaian akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam.